Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Selamat petang saya ucapkan. Okey, berdiri saya di sini adalah saya memberitahu bahawa adakah ekonomi Islam ada dalam dunia sekarang ini? Adakah ia menjadi sejarah untuk jadi ataupun ekonomi Islam adalah tinggal seperti dalam buku-buku sejarah ataupun kitab-kitab lama? Okey, sebelum saya bincang ekonomi Islam, saya nak memberitahu apa yang sedang berlaku dalam dunia sekarang ni. Bermula pada tahun 2008. Apa yang berlaku dalam tahun 2008 adalah krisis kewangan dunia, di mana pihak bank-bank telah hampir memusnahkan ekonomi dunia dengan membuat spekulasi yang begitu kompleks, tapi tidak begitu efisien, ataupun lebih tepat lagi eksploitasi. Dan sejak daripada tahun 2008 kita telah mendapati bahawa kebanyakan kerajaan sibuk membeli ataupun menyelamatkan pihak bank daripada jatuh ataupun membuatkan ekonomi itu jatuh teruk. Tetapi apa yang masyarakat dunia sekarang ini dapat adalah tidak ada apa-apa. Kenapa kerajaan telah membeli bank ataupun company syarikat besar, tetapi pada masa sama ia tidak mendapat manfaat kepada masyarakat ataupun umat Islam terutamanya? Sebab kita tahu umat Islam ni adalah ataupun secara saya kata hairan kenapa umat Islam ni begitu mundur ataupun miskin dalam bidang ekonomi. Rasulullah SAW berkata kan, bahawa pada satu masa kita akan mengikuti, bukan nak kata Kristian ataupun Yahudi, saya berkata Zionis. Kita akan ikuti dia orang sedikit demi sedikit, dan lama-lama kita akan masuk ke dalam cecen lubang. Dan sekarang apa yang berlaku sekarang ni adalah tepat seperti yang kita seperti yang saya dapat tahu, bukan semua. Walaupun kita ada bank Islam ataupun sistem ekonomi yang bercampur antara kapitalisme dan sosialisme, tapi kebanyakan masyarakat umat Islam masih mundur, terutama seperti Indonesia, di Turki, dan lebih lagi kat Malaysia, terutama golongan muda. Okey, saya nak beritahu pasal sistem kapitalisme dan sosialisme. Sistem kapitalisme dia hanya mengagungkan individu, dia memberi kebebasan, tetapi dia tak memberi sama rata kepada masyarakat yang lebih rendah statusnya, seperti orang miskin dan orang yang kurang nasib baik. Manakala sistem sosialisme dalam komunis Rusia, dia memberikan sama rata kepada masyarakatnya, tetapi tidak memberikan kebebasan. Apa yang saya boleh buktikan ialah kita patut belajar daripada sejarah sebelum komunis Rusia jatuh pada tahun 1989, di mana mereka nak kata, kalau Haji sekian tahu, Haji baca sejarah, sebab Haji tahu yalah komunis ni jahat lah, sebab dia menjajah Afghanistan masa ni. So okey, itu saja. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam ni adalah, ia tidaklah begitu mengagungkan individu ataupun syarikat, dan pada masa sama ia memberi kebajikan kepada masyarakat yang kurang bernasib baik ataupun masyarakat berstatus rendah. Dalam ekonomi Islam, kita tahu bahawa, ataupun saya nak kata dalam Quran itu sendiri, dia memberitahu bahawa emas dan perak itu adalah
asas untuk menyatukan ataupun menyatukan sosial masyarakat agar ia lebih harmoni. Jadi dalam masyarakat ekonomi Islam, ia tidak menggalakkan individu tu menjadi memonopoli satu perkara ataupun menjadi kuasa besar kepada dalam satu bidang. Dalam contohnya dalam bidang besi ataupun dalam bidang informasi. Contoh macam Microsoft. Manakala pada masa sama ia memberi kebajikan pada orang yang lebih rendah jika masyarakat ataupun ekonomi Islam tu dijalankan, ia memberi kebajikan agar orang golongan rendah tu dapat membuat sesuatu ataupun membuat sesuatu yang lebih baik pada dirinya ataupun masyarakat sekeliling. Dalam ekonomi Islam tu sendiri, kita ada pasar. Apa itu pasar? Pasar Islam ni dia tidak macam pasar-pasar yang ada kat sekarang. Pasar Islam ni dia adalah community. Pasar tu adalah community. Dan dalam pasar tu dia ada polis sendiri. Seperti mana dalam sejarah Kerajaan Umayyah dulu sebelum dia jatuh. Jika dalam pasar tu kan, seseorang individu ataupun syarikat dia membuat satu penipuan, maka dalam pasar tu dia ada polis memantau ataupun mengaudit syarikat itu atau individu tu, dan pada masa sama dia menghukum agar dia tidak membuat kesalahan itu lagi. Dalam ekonomi Islam, ia ada satu syarikat ataupun nak kata bukan syarikat, dia nak kata satu pergerakan yang kita mungkin tak tahu kot, mungkin parasatuan ataupun parasatuan ataupun ialah seperti mana koperasi ataupun persatuan yang kita ada sekarang ni. Dan dia bukannya macam prinsip sistem yang ada dalam koperasi dan persatuan. Dia lebih kepada zaman pertengahan orang Islam dulu, di mana dia menggalakkan individu tu kan, jika individu tu ada kelebihan, maka dia boleh membantu komuniti yang kurang, contoh masyarakat lain yang tidak ada. Pada masa sama dia memberi kebajikan kepada komuniti itu sendiri. Jadi dia tak adalah kedekut sangat. Dalam okey, itu sajalah. Okey, apa yang saya nak kata sekarang ni, kenapa kita tak ada ekonomi sistem Islam tu sendiri? Kenapa? Dalam Quran dikata, jika kalau tak, maaflah kalau mungkin saya nak beritahu, mungkin saya nak bercakap dalam masa untuk lanjutkan masa kan. Okey. Dalam Quran sudah memberitahu bahawa kita berdepan dengan satu kejahatan besar ataupun konspirasi besar. Dan konspirasi besar itu yang membuatkan negara-negara Islam ni mundur. Mereka memperkenalkan sistem mata wang kertas. Bukan ada dalam Quran pun, tapi apa yang kita tahu dalam sejarah, sistem mata wang kertas tidak akan tahan. Dia akan membuatkan inflasi. Dalam ekonomi Islam, dia tidak ada inflasi. Sebab emas dan perak adalah satu benda ekonomi yang memainkan peranan penting, serta pasar itu sendiri. Dan kita sekarang berdepan dengan spekulasi ataupun satu sistem di mana kertas tu akan hilang dan dia akan diganti dengan elektronik, contoh kad kredit ataupun kad debit. Dan ini lagi teruk sebab dengan kad debit dan kad kredit, setiap transaksi anda akan dijejak. Dan jika anda membuat satu perbuatan yang tidak menyenangkan kepada pihak bank ataupun pihak yang golongan elit, mereka akan serta-merta membekukan akaun, seperti mana yang berlaku kat Argentina.
Jadi apa yang saya nak sekarang ni, kita patut belajar apa itu dinar atau dirham. Dan apabila kita tahu pasal dinar dirham, tidak cukup dengan ilmu, kita patut digalakkan untuk pergi mengajar ataupun masuk dalam komuniti yang sama idea ataupun mahu mengembalikan keislaman Islam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak.